Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya mengucapkan salam kepada kawan-kawan ini, terutamanya mereka-mereka yang berjuang untuk parti PKR, reformis, otai-otai, jasa kawan-kawan ini, orang-orang lama ini adalah yang banyak sekali dalam PKR. Pencerahan saya hari ini adalah berkenaan dengan sedikit isu yang saya baca di Malaysia kini hari ini, berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Presiden PKR, yang mana dia mengatakan bahawa ini tajuk yang di Malaysia kini, Anwar akan pujuk Nurul Izzah Rafizi walaupun degil. Jadi sebenarnya cerita awal saudara Rafizi ini yang mula-mula keluarkan sewaktu kejatuhan PH ni, kalau kita lihat daripada awalnya, sebenarnya yang keluarkan saya sebenarnya. Mungkin kawan-kawan tak tahulah, tidaklah saya nak bangga ke situ, tapi yang nak ceritakan awal-awalnya, saya yang sebenarnya keluarkan awal-awal. Dan kalau lihat di channel saya, banyak saya keluarkan video-video lama Rafizi ni. Saya unggah kembali untuk kita lihat, untuk kita fikir, renung bersama sebenarnya. Dan saya buat video ni pun bukannya untuk mencari glamour, bukan untuk mencari jalan untuk menjadi seorang artis, blogger ke, bukan. Saya cuma membantu kawan-kawan ataupun untuk kita merenung kembali lah isu-isu ini. Jadi begitulah. Jadi saya bukan memikirkan soal kewangannya ataupun duitnya, tetapi setiap yang saya upload itu adalah bertujuan untuk manfaat kepada PH terutamanya dan PKR lah. Jadi itu saja. Jadi apa yang berlaku, saya upload video-video Rafizi ini dulu, dan saya sendiri juga selalu mengatakan panggillah Rafizi balik, dan tadi pun banyak yang hantar ataupun di komen saya, menyuruh saya buat video tentang Rafizi Ramli, dan komen itu ada baiknya juga. Dia mengatakan nanti kalau kamu buat video dan saya ataupun kawan-kawan yang lain akan share banyak-banyak supaya Rafizi Ramli lihat berapa ramai orang yang menyokong dia untuk kembali lagi. Jadi di kesempatan itu tadi saya fikir-fikir betul juga. So saya buat video ini, saya harap saudara Rafizi kembalilah membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam PKR ni. Dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun kalau saya baca-baca pun sedih juga mendengar dia kata walaupun degil katanya. Ya memang degil lah, kerana orang dah kecewa, orang dah sakit hati kerana apa yang berlaku ni. Rafizi ini kalau kita lihat, saya banyak menonton video Rafizi, hampir semualah, dan ucapan-ucapan dia banyak yang saya lihat sangat baik dan banyak yang tepat. Walaupun dikritik Rafizi tentang harga minyak apa semua ni, tetapi orang yang mengkritik Rafizi ini, dia bukan orang minyak pun. Standard mereka jauh. Rafizi ini seorang anak muda yang hebat dan bijak pada saya. Dia akuntan Petronas, dan dia juga bekerja dan sekolah pun, pendidikan pun kita tahu. Dia berdebat pun bagus. Hampir semua yang berdebat dengan Rafizi ini, kita boleh katakan tersungkur lah. Dan kita nak mencari anak muda yang sehebat dia ni untuk memajukan negara, sebenarnya sangat susah. Kalau kita membuangkan orang seperti saudara Rafizi ini daripada arena politik kerana ada elit politik yang ingin berkuasa, kita sangat rugilah. Orang yang tidak suka Rafizi ini adalah elit politik. Elit politik ini adalah daripada parti yang melawan PH. Dalam PH ini, yang geng-geng kartel ini pun tidak suka kepada saudara Rafizi ini sebenarnya, kerana kebijakan yang ada pada saudara Rafizi ini akan boleh menyekat mereka cari makan. Ini hakikatnya. Saya bercerita ini mungkin tidak sehebat orang lain, tetapi cukup untuk sepengetahuan rakyat yang lain supaya memahami bahawa siapa saudara Rafizi ini. Walaupun saya tidak tahulah jauh sangat, tetapi cukup untuk kita memahami bahawa pemimpin masa akan datang kita nak cari adalah seperti saudara Rafizi Ramli ini. Dan buat waktu ini di Malaysia ini, saya membuat kajian sendiri dan saya bertanya dengan kawan-kawan saya yang lain yang betul-betul terlibat dalam politik ini pun. Mereka mengakui bahawa saudara Rafizi Ramli ini satu tokoh muda yang betul-betul hebat, cuma ditakuti oleh elit-elit politik.
Karena elit-elit politik yang ada dalam negara ini, mereka nak orang yang mengampu, nak orang yang kurang cerdik, ataupun dalam bahasa kasarnya bodoh. Jadi Pak Turut. Jadi kalau saudara Rafizi ini, dia tidak seperti itu orangnya. Kalau benda itu salah, dia akan katakan salah. Dan dia juga melawan. Orang-orang PKL mungkin tahulah yang mana yang pemimpin PKL, orang yang pernah bersama dengan saudara Rafizi Ramli ini, dia tahu. Dia baik. Tetapi kalau yang salah, dia akan katakan salah. Dia tidak bersekongkol. Dan pengorbanan dia, yang mana kita lihat, walaupun saya tidak serapat orang lain, tetapi analisa saya yang saya buat sendiri tentang saudara Rafizi Ramli ini, setahun lebih, saya kalau tengok video-video saya pun memang banyak lah, semua melibatkan dia banyak. Saya unggah balik video-video dia. Saya minta maaf ya saudara Rafizi, karena saya nak menaikkan semangat anak muda dalam PKL supaya paham. Dan apa yang saudara Rafizi perkatakan itu bertujuan untuk menaikkan semangat anak-anak muda yang berada dalam PKL ini supaya tahu jalan yang kita harus ikut, A atau B ataupun tegak ataupun bagaimana. Penyelewengan yang dia bongkarkan hari ini tidak ada satu pun yang gagal, semua masuk mahkamah kan. Dan dia bernasib baik karena PHS menang. Kalau PHS tidak menang, saudara Rafizi masuk penjara. Bayangkan kalau dia masuk penjara, rekod dia, dan orang akan sebut bekas banduan. Dia bernasib baiklah. Hanya kerana dia membongkar satu masalah yang besar, yaitu rasuah di negara kita ini. Dia sendiri nak kena masuk dalam penjara, tapi kerana PHS menang, dia selamat. Dan kalau dia masuk penjara, kita lihat, adakah orang-orang yang di sekelilingi dia dulu yang bodek-bodek dia apa semua ni nak membantu dia? Saya yakin itu adalah tidak. Dan apa yang berlaku dengan dia? Perjuangan dia waktu dia membantu PHS menang, membantu PKR. Sewaktu kemenangan, orang berebut nak jawatan, orang berebut nak kuasa. Orang sampai lupa akan saudara Rafizi Ramli ini. Kenapa tidak bagi dia jawatan yang senator ke? Yang lain-lain ke? Dalam kerajaan? Inilah yang masalah dalam PHS ni dulu. Hari ini benda ni masih berlaku. Dalam PKR pun masih berlaku. Saya punya pandangan, masih banyak orang-orang yang menyokong PKR, yang mana bila dah kemenangan akan berlaku nanti, mereka bukan lihat pada kemenangan untuk rakyat. Mereka lihat MP mereka menang, mereka duduk jadi orang bawahnya. Sudah cukup pada mereka. Ini yang saya lihat masih ada dalam ni. Jadi untuk kita sebagai rakyat, untuk kita yang menyokong kepada PHS, kita jangan memikir ke arah itu. Kita memikir ke arah rakyat yang lain. Saya tidak nak terjebak ke sinilah, saya tidak nak terjerat sebagai rakyat. Jadi saya kadang ditanya juga dengan rakan-rakan yang lain. Saya kata perjuangan tidak memerlukan duit. Cukup kita mengeluarkan idea kita, memberitahu kawan-kawan kita yang lain, idea-idea kita yang bernas tentang politik negara kita ini perlu diubah. Itu sebenarnya sudah cukup. Kalau kita setiap orang yang kita jumpa, kita memberi hujah-hujah yang betul kepada orang, orang pun, oh betul. Orang akan percaya, yakin. Jangan kita cerita tentang politik, cerita tentang ini, tetapi hujah kita kepada rakyat ataupun teman-teman kita yang lain tidak meyakinkan. Kalau saya sebagai rakyat boleh meyakinkan orang lain, walaupun mungkin orang yang menonton video, kawan-kawan yang menonton video ini kata saya tidak, siapa kau tidak berjasa apa semua. Sebenarnya sedikit sebanyak saya pun menabur jasa kepada PHS, kepada PKR, kepada yang lain-lain parti yang berada dalam PHS ini.
Saya daripada tahun 1998 tu punya cerita, saya sendiri, tetapi saya selalu kalau saya cerita dengan orang seperti ini, dengan keluarga saya, saudara mara saya, kawan-kawan saya, sudah tahu bahawa ideologi saya seperti ini. Saya kata, kita Malaysia ni harus seperti ini, seperti ini. Mereka akan tanya, kenapa kau cakap seperti ini? Saya kata, sebabnya seperti ini, seperti ini. Kita kena ada asasnya. Jadi ini, bukan perjuangan itu kita nak cerita sesuatu yang asik, nak cerita menguntungkan diri kita. Tapi apa yang berlaku ini masih ada. Di dalam parti itu, mana-mana parti memang ada lah. Saya pun tidaklah menafikan, tetapi sepatutnya kita kurangkan sifat ini. Nah, ini yang berlaku. Dan berkenaan dengan saudara Rafizi Ramli ini tadi, dia berkorban untuk parti PKR ni. Kita tengok sampai dia tubuh dia punya ni inbox hampir 1 juta duit dia habis. Duit keluarga dia lagi dengan dia. Apabila PHS menang, memerintah, siapa pun tidak tengok. PHS tu komponen. Orang PKR sendiri pun tak nampak dia. Jangankan cerita PHS lah. Orang-orang amanah, orang-orang DAP. Saya tidaklah berkata sangat kepada orang-orang DAP, tapi orang-orang amanah. Tapi saya tak nak cerita ke part-part itulah. Tetapi sebagai rakyat dan sebagai orang yang menonton hal ini daripada jauh, saya juga kecewa. Waktu saya melihat hal ini, saya jujur bukan nak menunjuk, saya berada di luar negeri waktu itu. PHS jatuh tu, saya daripada Filipina ke Singapura. Waktu saya di airport Filipina di Manila, flight saya delay. Saya tengok kerajaan PHS dah jatuh. Besoknya, saya sampai ke Singapura, saya terus terfikir. Tentang saudara Rafizi Ramli ini tadi. Jadi, dari situ saya selalu upload video dia, hal-hal dia yang lama dulu, ceramah-ceramah dia. Saya memang selalu upload dia. Karena apa yang saya upload itu, apa yang berlaku hari ini. Berkenaan dengan si Kito, berkenaan dengan kalau dia tidak lawan Azmin Ali sebagai timbalan presiden, dia dah tahu akan berlaku perkara ini. Terjadi kan hari ini. Dan hari ini baru dengar kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Walaupun degil nak kena tarik balik untuk nak masuk dalam PKR, untuk memujuk 2 orang ni, iaitu saudara Rafizi dan Nurwizah ni tadi. Sepatutnya kita kena bagi dia jawatan. Sekarang ni, orang-orang yang dapat jawatan dalam PKR ni tadi, semua pergi. Untuk apa mereka ambil jawatan ni dulu? Menyusahkan orang. Inilah menyusahkan parti, geng-geng si Kitol ni. Geng-geng kartel ni. Di parti mana pun, kalau perkara seperti ini berlaku, rosaklah satu parti. PKR ni pun kita tidak tahu berapa ramai lagi yang masih kekal ada ni. Yang huru-hara yang duk dengar-dengar sekarang ni masih ada lagi dalam 11 ke 10 orang ke macam tu. Memang tidak mudah untuk membuang orang ini, tapi tunggu pilihan raya, keluarkan sajalah nama dia. Masuk calon baru. Apa nak jadi-jadilah. Itu kalau saya sebagai rakyat cakap seperti inilah, mudah. Memang mudah lah. Kita tinggal nak cakap je. Memang tidak senang lah untuk orang tu punya pengaruh. Apalagi kalau orang tu dah melibatkan diri dalam menjadi pemimpin tertinggi negeri ke. Memang tidak mudah lah. Tetapi untuk membersihkan supaya menjadi tauladan kepada ahli-ahli parlimen akan datang, tidak melakukan hal-hal seperti itu,
supaya YB ini tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini akan merosakkan parti juga di akhirnya. Kalau masuk ada dalam parti, asik melompat. Undi atas kemenangan PKA. Tapi setelah itu lompat seperti ini. Itulah yang saya semalam kata. Kalau PHS menang besok, cepat-cepat gubal undang-undang itu lompat parti itu cepat-cepat digubal. Dan siapa yang nak lompat lepas nih, yang lompat orangnya, bukan partinya. Jadi partinya masih kekal, jawatan tuh apa semua tuh masih kosong. So, bagaimana dia nak lompat, orang lain akan ganti dia. Mampuslah dia. Lagi senang seperti itu. Sepatutnya waktu PS memerintah itu sepatutnya itu berlaku. Tapi saya paham di situlah karena Tun banyak salah nih dengan PHS dengan PKA nih. Karena Tun nak ambil orang daripada UMNO untuk nak gabung parti dia yang kecil itu. Di akhirnya dia sendiri keluar, tidak juga duduk dalam bersatu. Daripada bersatu itu berapa orang? 6 orang dahulu. Jadi inilah yang berlaku. Saya sudah melalut ke lain, jadi saya tidak mau melalut ke lain. Tapi saya nak bercerita tentang itulah tadi isunya saudara Rafizi Ramli itu. Dan kita sebagai rakyat berharap dia kembali untuk memimpin PKA bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Nurul Izzah kembali. Karena dia adalah satu tokoh yang sangat hebat, anak muda. Kalau PHS menang, saya yakin saudara Rafizi Ramli ini masih ada yang menceburui daripada parti lain. Saya tak nak sebutlah parti lain, tetapi saya yakin. Tapi dialah yang kita layak untuk kita nak jadikan dia sebagai backing leader akan datang. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak pemimpin yang seperti inilah. Standard orang seperti saudara Rafizi Ramli ini, sepatutnya kita dah letak di dalam sebagai Menteri Keuangan tau. Menteri Ekonomi ke, kalau PHS menang. Barulah negara ini boleh maju. Bukannya ambil tengok menteri yang ada hari ini. Dan kita tengok kenyataan Datuk Seri Azmin Ali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini pun. Dan kepada PKA hari ini. Apa yang dia perkatakan? Kenapa orang-orang PKA pun berdiam diri, tidak mau nak menjawab isu itu, membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau parti lain, orang tibai presiden dia, mereka dah bangun, dah menjawab. Takkan nak menyuruh saya yang blogger biasa macam ni nak menjawab hal-hal kecil seperti itu. Saya bukannya pemimpin. Patutnya kamu orang pemimpin PKA ni, bangunlah menjawab isu-isu seperti ini. Jangan suruh orang bantai kita punya parti. Ini tidak banyak yang berdiam diri. Harus cepat-cepat jawablah. Tengok dia kata apa, Datuk Seri Azmin Ali yang kita tengok di media hari ini. Dia kata yang dia bukan keluar PKA. Dia kata PKA yang buang dia. Padahal dia yang keluar. Untuk nak mengelak. Jadi itulah hakikatnya. Saya harap sampai di sini saja pencerahan saya untuk hari ini. Saya harapkan kawan pahamlah ada manfaat di sini apa yang saya ucapkan ini. Karena saya sayang parti PKA ni dan PHS ni. Saya harap kekal dan teguh. Walaupun PHS kalah, walaupun PKA kalah di PRU ke-15, saya sebagai rakyat berpuas hati di situ. Karena perjuangan mereka adalah untuk menegakkan satu kebenaran. Itu kalau prinsip saya. Bukan perjuangan itu seharusnya dengan satu kemenangan. Kemenangan itu satu bonus, tetapi sebagai check and balance dalam kerajaan itu bagus. Oke kawan-kawan, so sekian dari saya dan terima kasih karena menonton. Thank you.